وما ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء ومتنا بموت الشهداء يا رب العالمين. Mana berhenti? Kosong apa? Kosong. Kosong apa? Tak ada. Ada kita baca semula. Siapa pun tak ada ngaji apa lagi. Kita baca semula, tak jumpa. Buka surat pertama. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya yang mukmin. Dan yang kafir di dalam negeri dunia ini, dan lagi amat mengasihani bagi segala hamba-Nya yang mukmin dalam negeri akhirat. Baik, bismillah ni tak payah cerita lah, lalu dah kita cerita. Kita teruskan. Kumulai kitab ini kitab Durus Samin ini, alhamdulillah, yakni dengan membaca alhamdulillah.
alladhi dalla ala wujubi wujudihi jami'al kainati. Alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah, alladhi, yang Tuhan yang dalla, menunjukkan, ala wujubi wujudihi, atas bersifat wajib wujudnya, jami'al kainati, segala kainat ini. Apa dia kainat? Iaitu sekalian alam ini. Sekalian alam ini adalah tanda wujud Allah. Wa aqarra ala wahdaniyatihi wa infiradihi kullul makhluqat, dan telah mengaku atas keesaannya dan atas ketunggalannya oleh segala makhluk. Makna kata makhluk ini adalah tanda akan keesaan Allah, kekuasaan Allah. Alam ini ada tanda adanya Allah yang Maha Esa, yang menjadikan dan yang mengaturkannya. Wa ja'ala syahadatain, dalilan ala kamali ahli sa'adati, dan telah menjadikan ia akan yang mengucap dua kalimah syahadah dalil atas kesempurnaan bagi orang yang dapat bahagia. Wa khassa li ma'rifati aqaidit tauhidi man ikhtarahu minal bariyati, dan telah ditentukan bagi mengenal, yakni mengetahui, bagi aqaidut tauhid akan mereka yang dipelihatnya daripada segala manusia. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad al-mab'uthi bil ayatil wadihati, dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibangkitkan dengan beberapa mukjizat yang amat nyata. Wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, lahum bil karamat, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan yang mengikut bagi mereka itu dengan beberapa amal yang soleh-soleh. Wa ba'du, falamma kana sanata alfin wa mi'ataini wa thnaini wa thalathin min hijratihin nabis, min hijratin nabi alaihi afdalus salati wassalam,
Dan kemudian dari itu, maka tak kala adalah pada tahun 1232 daripada hijrah Nabi, atasnya itu yang terlebih afdal, selawat dan salam. Haja qalbil fa'id wa aqlil qasir. Telah bergerak-gerak hatiku yang lumpuh haja qalbi fatir kafair, yang lumpuh, yang fatir, fatara, lumpuh, fatir. Haja qalbil fatir, telah bergerak-gerak hatiku yang lumpuh, bukan limpah, lumpuh, bukan lampah. Dan akalku yang pendek, qasir, wa aqlil qasir, yang pendek. An ajma'a kalamil ulama'il muhaqqiqin, an ajma'a kalamil ulama'il muhaqqiqin fi usuliddin wa aqaidi ahli tauhid, bahawa aku hendak menghimpunkan beberapa kalam ulama yang muhaqqiqin pada bicara ilmu usuluddin dan aqaid ahli tauhid. Wadhkura duraraha wa taraktu sordaqaha targhiban liqaddabi, dan aku sebutkan permata lu'lu' dan aku tinggalkan sadafnya, dan aku tinggalkan sadafnya, sadafaha, wa taraktu sadafaha, sadafnya. Sadaf ni maknanya kulit cengkerang. Cengkerang tu, cengkerang, kulit siput. Siput tu kan ada kulit, tu kata sadaf. Yang ni kulitnya, ini kulit siput. Asal sadaf ni kulit siput. Hal keadaannya menggemarkan bagi orang yang menuntut. Maknanya diisikan segala kandungan kitab ini bagi perkara-perkara yang penting dalam ilmu usuluddin, bagi menggemarkan orang menuntut ilmu, iaitu ilmu usuluddin ini. Mutarjiman bilisanil jawi kai yafhamuhu man la yadri. Man la ya'rifu ni, man la ya'rifu kalam al-arabi. Lagi keadaannya menterjemahkan dengan bahasa Jawi supaya dipaham akan dia oleh orang yang tiada ketahui bahasa Arab. Wa illam akun ahla lizalika,
walakin i'tamadat, bukan i'tamadtu aku, walakin i'tamadtu. Kalau nak baca sambung, walakin i'tamadtu, atau boleh baca walakin i'tamadtu. Kalau nak sambung walakin i'tamadtu pun boleh. Nak baca walakin i'tamadtu pun boleh juga. I'tamadtu 'ala Allahil Karim as-sattar. 'Ala Allahil Karim as-sattar. Dan jika tiada aku ahli bagi yang demikian itu. Jadi aku ni sesungguhnya bukanlah ahli bagi ilmu tauhid ni. Ini cakap merendah diri lah ni. Nah, orang-orang ulama merendah diri, dia bukan nak khabar dia pandai. Faham kata dia pandai ni, orang bodoh Orang alim-alim tak ngaku pandai. Orang ngaku pandai ni orang bodoh Wali semua salah, ada seorang betul. Inilah dia, Syekh Daud Al-Qatani, seorang ulama yang menggunung ilmu, dan juga seorang wali Allah, orang yang antara orang yang mula mengarang kitab dalam bahasa Jawi. Tapi dia mengaku dia ni bukan ahli dalam bidang ilmu tauhid, bukan ahli dalam bidang ilmu usuluddin. Ni perangai orang-orang soleh. Kan macam kita semua tahu, belagak pandai. Kita jangan duk mengaku pandai. Kita ni punya tak nak mengaku pandai, sampai tak nak jawab pun berhenti kitab dekat mana. Punya warak punya warak, budak-budak belanja pondok Syariah tak mau khabar ngaji kitab berhenti dekat mana, takut riak. Bagus tu. Dan tetapi aku berpegang atas Allah Tuhan yang amat murah lagi amat menutup akan kesalahan hamba-Nya. An yuwaffiqani lis-sawabi bijahi Sayyidina Muhammadinil Mukhtar. An yuwaffiqani lis-sawabi bijahi Sayyidina Muhammadinil Mukhtari. Bahawa diberi kuasa akan daku bagi kebenaran dengan kemegahan penghulu kami Muhammad yang pilihan, yakni orang pilihan Allah. Baik, dia kata bahawa diberi kuasa akan daku. Ini namanya bahasa kalam majaz. Dalam ilmu tauhid, dalam ilmu tauhid ni wajib kita beriktikad dapat kita memperbuat sesuatu bukanlah diberi kuasa oleh Allah, maka dengan kuasa itu kita memperbuat akan sesuatu yang kita nak buat. Kalau kita i'tikad dapat kita berbuat sesuatu adalah dengan kuasa yang diberi oleh Allah pada diri kita, maka dengan kuasa itulah kita memperbuat sesuatu.
maka itu jadi i'tiqad yang fasik, i'tiqad yang berdosa, i'tiqad yang bid'ah. Ini i'tiqad Mu'tazilah Qadariyah. Ramailah orang Melayu kita buat i'tiqad macam ni. Allah bagi fikiran, fikirlah sendiri. Allah bagi kuasa, jalanlah pergi masjid. Allah bagi mata, tengoklah Al-Quran, jaga. Itu perkataan majaz qauliyah, perkataan pinjaman. Itu bukan perkataan hakikat. Jangan dibuat i'tiqad dengan perkataan itu. Itu hanya perkataan majaz, perkataan pinjaman, bukan hakikat. Hakikatnya macam mana? Hakikatnya apabila hakikatnya makhluk itu tidak boleh memberi bekas. Ini hakikat dia. Makhluk hanyalah menjalani takdir Allah. Ini hakikat. Makhluk tidak boleh memberi bekas. Makhluk hanyalah menjalani takdir Allah. Ini hakikat. Kita tidak ada kudrat. Kudrat hanya ada pada Allah. Kudrat artinya kuat ataupun kekuasaan. Makhluk tak ada kuat. Makhluk tak ada kudrat. Faham boleh? Salah i'tiqad, mayang ke mana apa ke mana. Ngaku je ahli sunnah. Tapi tak jadi ahli sunnah, jadi Mu'tazilah Qadariyah. Kaum fasik, kaum mubtadi'. Penghuni neraka. Ini akidah. Akidah dengan lebat main. Akidah jangan buat main. Jangan buat mudah dengan akidah. Dengan sekat mengaku ahli sunnah wal jamaah, sudah. Mengaku je ahli sunnah, tapi tak betul pegangan hati. Dia tak jadi ahli sunnah. Kadang-kadang jadi mubtadi', kadang-kadang jadi fasik, kadang-kadang jadi zindi, kadang-kadang jadi kafir, musyrik wal a'yazu billah. Kadang-kadang jadi kaum murtadin, murtad. Pasal apa? Pasal tak faham akidah. Jadi akidah ni jangan dibuat mudah. Jangan buat selamba ya lah. Jangan buat selamba buat akidah ni. Akidah tak kena solat tak sah. Solat bukan sekadar tak sah, dah tak sah tak diterima Allah. Dua rasa macam pandai dah. Akidah terabur. Cakap faham fiqh, akidah tak ada, jangan duduk rasa diri tu dah wali. Jangan duduk rasa diri tu dah tak puas dah. Apa atas lagi gelapah benda ya. Menjaga molek akidah. Jadi kita selalu duk kata lagu tu, Tuhan bagi kuasa, Tuhan bagi tangan, Tuhan bagi kudrat. Tuhan tak bagi kudrat kita. Kudrat tu sifat dia. Kalau Allah Ta'ala bagi kudrat kat kita, tentu berkurang kudrat di zat Allah. Sebab sudah beralih kepada makhluk. Maka ini mustahil. Bahkan hanya Allah yang bersifat kudrat. Makhluk tak ada kudrat. Allah yang bersifat iradat. Makhluk tak ada iradat. Jadi yang kita duk buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, itu adalah gerak yang digerakkan oleh Allah yang bersifat kudrat. Allah yang bersifat kudrat tadi. Gerak kita digerakkan oleh Allah.
Bukan Allah bagi kuat lalu kita bergerak dengan kuat itu. Jaga molek. Gerak makhluk digerakkan oleh Allah, bukan digerakkan oleh kuat yang Allah jadikan pada makhluk. Dan kuat itu tak ada pun pada makhluk. Kudrat hanya ada pada zat Allah, tak ada pada diri makhluk. Siapa tak faham boleh tanya. Silap faham jadi Mu'tazilah. Silap faham kadang-kadang jadi Jabariyah. Wal'iyadzu billah. Jadi musannif ni dia kata bahawa diberi kuasa akan daku, yang ni diberi hidayah, diberi petunjuk. Kita takwil begitu. Diberi kuasa akan daku, yang ni diberi hidayah, yang ni diberikan petunjuk dan pertolongan bagi kebenaran dengan kemegahan, yang ni dengan berkat kemuliaan penghulu kami Muhammad yang pilihan, yakni hambanya yang pilihan. Baik abi. Wa summaituhu ad durus samin fi aqaidil mu'minin. Baca dengan durus samin. Dan aku namai akan dia durus samin pada menyatakan i'tiqad orang yang mukminin. Apa dia durus samin? Maknanya mutiara yang amat berharga, ataupun permata yang amat bernilai. Mutiara ataupun permata. Dur tu maknanya kata permata boleh, mutiara pun boleh. As-samin iaitu yang amat berharga ataupun yang amat bernilai. Itu maksud kata durus samin, permata yang amat berharga ataupun mutiara yang amat bernilai, boleh belaka tu. Habis warjullaha subhanahu wa ta'ala. Tu sah. Amal tadi kat mana berhenti? Warjullaha subhanahu wa ta'ala at-taufiqa wa an yaj'ala sawabahu hadiyatu ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zakhiratun liyaumil ma'ab. Dan aku harap akan Allah Subhanahu wa taala taufik, yakni semoga memberikan taufik kepada aku, dan bahawa dijadikan pahalanya hadiah kepada roh penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nak hadiah-hadiahkan lagi kat Nabi? Kat Nabi. Nabi kan dah sangat mulia dah. Buat apa nak hadiah ke dia? Tak payahlah hadiah dah. Macam kita pergi jumpa raja, kita tak payah buat hadiah pergi kat raja. Sebab raja dah kaya, harta dia lagi banyak daripada kita.
Takkan nak bawa sampul surat RM10 bagi kat dia. Apa? Sampul duit raya. Salam-salam dengan raja, tuanku ni duit raya. RM5. Dia jelek. RM5 tak heran ada. Tapi kat Nabi ni kita nak hadiah ni sebab apa ni? Ya, dia nak hadiah kat Nabi ni. Kalaulah ada pahala di sisi Allah Ta'ala ke kitab yang dia karang ni, maka pahala tu dia nak hadiah kat Nabi. Dia nak hadiah kat Nabi. Pasal apa dia hadiah kat Nabi pahala ni? Sedangkan Nabi dah pun mulia. Nabi ni ahsanul khaliqin, sebaik-baik kejadian, sebaik-baik makhluk. Pasal apa dia nak hadiahkan Nabi? Pasal barang siapa menghadiahkan sesuatu pahala kepada Nabi, maka dia akan mendapat pula pahala 10 kali ganda daripada apa yang ia hadiahkan. Kita hadiah apa kat Nabi, kita akan dapat pahalanya 10 kali ganda. Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya 10 kali. Mana Allah Ta'ala akan beri rahmat ke dia dengan 10 rahmat. Kita doakan 1 kali saja keselamatan dan juga kerahmatan untuk Nabi. Allah bagi kita 10 pula rahmat. 10 kali ganda Tuhan bagi daripada yang kita buat, yang kita amal, lalu kita hadiahkan kat Nabi. Itulah dia hadiahkan pahala kitab ini kalaulah ada pahalanya di sisi Allah. Sebab itulah alim ulama, orang-orang ahli sunnah wal jamaah, bila mereka nak mengamalkan satu-satu amalan, mereka akan mula membaca Al-Fatihah ila Nabi. Baca Fatihah kat Nabi dulu. Perempuan pun sekali, kalau tiga kali pun. Pasal apa? Pasal nanti akan dapat 10 kali ganda dari apa yang kita hadiahkan kepada Nabi, dikurniakan pula oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi orang yang paling kedekut, paling malas nak berselawat ke atas Nabi ni, itu dinamakan orang yang paling kedekut. Orang yang paling bakhil ialah orang yang paling malas nak berselawat ke atas Nabi. Maka bacalah selawat ke atas Nabi, ya, dengan sebenar-benar pembacaan. Bukan baca olok-olok main. Kadang-kadang seseorang tu baca sekali saja selawat, menyemai macam 1000 orang awam berselawat. Sekali dia baca selawat, terkadang pahalanya macam 1000 kali orang awam berselawat. Pasal apa? Pasal mata hatinya yang mengenal Allah. Orang mengenal Allah ni, pahala dia lebih tinggi daripada orang yang tak mengenal Allah bila dia melakukan sesuatu amalan. Baik, habis. Maka sebab itulah kita belajar tauhid supaya kenal Allah. Hikmah belajar tauhid sebab untuk kenal Allah. Jadi bila belajar tauhid, tolonglah tanda kat mana ngaji. Mengaji tak tanda. Tanda kat dahi lah. Kat dahi buat tanda sini. Esok tak tanda lagi, ulang balik lagi. Tak apa, ulang banyak kali. Dan bahawa dijadikan pertaruhan bagi hari kembali. Apa dah pertaruhan? Iaitu tebusan.
dan bahawa dijadikan pertaruhan yang dijadikan tebusan pada hari kembali, iaitu hari kiamat. Mudah-mudahan kitab ni jadi tebusan daripada segala salah dan silap, kekurangan, kenaifan diri pengarang kitab ini, iaitu Syekh Daud Al-Qatani qaddasallahu sirrah. Ni dia doa pada Allah, ya Allah, jadikanlah kitab ini sebagai tebusan daripada salah silap aku di hari kiamat nanti. Jangan sampai aku masuk neraka. Itulah ibaratnya kalau nak cakap panjangnya. Baik, habis. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi anib. Dan tiada kuasaku melainkan dengan Allah, yakni melainkan dengan kekuasaan Allah, dengan zat Allah yang bersifat kudratlah. Atasnya berserahku, yakni kepada Allah lah aku bertawakal, menyerahkan segala urusanku, dan kepadanya, yakni kepada Allah kembali aku. Wa ilaihi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah tu tempat kembali kita. Habis. Wa hadha awanu syuru'i fil maqsudi musta'inan bifadlil karimil wahhabi. Dan inilah ketika masuk aku kepada maksud hal keadaannya, minta tolong dengan anugerah Tuhan yang amat murah lagi amat memberi kurnianya kepada segala hambanya. Amin. Jadi musannif ni dia mulakan kitabnya dengan membaca bismillah, dengan membaca alhamdulillah, dengan membaca selawat dan salam ke atas Nabi. Kemudian pula dia menceritakan sedikit mengenai sejarah bolehnya dia tulis kitab ini, dan apakah matlamatnya dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia nak ceritalah pula isi kandungan kitab ini, apa benda kitab ni dia nak isi. Inilah aturan nak menulis kitab. Nak tulis kitab pun kena belajar. Kaedah nak karang kitab, nak tulis kitab lagu mana. Baik. Muqaddimatun. Qala al-allama. Muqaddimatun, ini suatu muqaddimah. Apa dia muqaddimah? Muqaddimah ni maknanya pendahuluan. Muqaddimah maknanya pendahuluan. Qala al-allama, berkatalah oleh yang teramat alim, yang tersangat alim, Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Baik, ini suatu mukaddimah. Telah berkatalah oleh Syekh, oleh yang tersangat alim, Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi pada syarah Hudi, iaitu pengarangnya ialah seorang ulama besar yang amat dikenali dengan nama Syarqawi ala Hudi. Imam Asy-Syarqawi ni seorang ulama besar dalam
ilmu kalam. Kitabnya yang terkenal antaranya Syarqawi ala Hudhudi. Ada setengah orang baca Hudhuda. Wala Buddha wala Buddha liman lam min nundu. Wala Buddha liman arada al-khawda. Wala Buddha liman arada al-khawda fi ilmin alal wajhil akmali ay ya'rifa al mabadiyal asharata dan tak dapat tiada bagi orang yang berkehendak masuk bicara ilmu atas jalan yang sempurna bahawa diketahui dahulunya akan mabadi yang 10 ini. Dia kata dan tak dapat tidak, yakni mesti. Tak dapat tidak, yakni mesti. Wajibu, tapi taklah wajib sebagai wajib fardu ain. Wajib atas jalan kesempurnaan menuntut ilmu, maka wajib dia tahu dulu mabadi yang 10 ini. Apa dia mabadi? Apa dia mabadi? Mabadi ialah pendahuluan sesuatu ilmu. Maka dalam ilmu tauhid ada 10 mabadi dia. Pendahuluan sesuatu ilmu. Mana kata kita nak tahu satu ilmu, kita kena tahu dulu mabadinya. Apa dia mabadi yang 10 itu? Ni dia cerita. Apa dia? Hadduhu wa mawdu'uhu wa wadi'uhu wasmuhu wa ghayatuhu wa hukmuhu wa maqsuduhu wa istimdaduhu wa faidatuhu wa nisbatuhu. Ada 10. Hadduhu, mawdu'uhu, wadi'uhu, ismuhu, ghayatuhu, hukmuhu, maqsuduhu, istimdaduhu, faidatuhu, nisbatuhu. Baik, apa dia 10 tu dalam bahasa Melayu? Tadi bahasa Arab, dia terjemah dalam bahasa Melayu, iaitu tandanya. Hadduhu, mana tandanya, hadnya, hadnya macam kita kata had laju je lah. Had laju, kita masuk highway ataupun jalan alternatif pun dia dah tulis 80 km sejam, ke bawah 90, saman 300 badan muka. Itu namanya hadduhu. Jamaknya hudud, hukum hudud kata. Mana kata
had. Ini hukuman. Ya. Jadi makna dia apa dia? Hadduhu ni iaitu dia tulis di sini tandanya. Tanda dia apa? Contohnya ya, kita kata tadi dah tanda dekat highway 100 km sejam, 80 km sejam. Atau orang bagi had laju. Had ni cakap Arab, bukan cakap Melayu. Melayu pergi ambil buat bahasa dia, kita ambil buat bahasa kita. Had ni maknanya sempadan laju dia. Ya. Sempadan laju dia, maknanya tak boleh laju pada tu. Jadi apa maksud dia bawa kereta tadi tak boleh laju pada had yang dia tetapkan tu? Dia tulis 110, 80. Had dia tu ada tujuan dia. Maka tujuan dia tu supaya kita tak mati kemalangan, ataupun tak menyebabkan orang lain mati sebab kita, ataupun kita sendiri yang mati menyusahkan doktor, menyusahkan orang hidup. Kau jatuh gaung pun menyusahkan orang ke, menyusahkan kren nak pergi angkat, menyusahkan orang kena berhenti tengok. Tukang tengok pun susah tu. Ingat senang ke tengok? Nak tengok saja pun susah tu. Tengok susah tu tengok. Macam orang buat kerja kan. Orang buat kerja tu susah, yang tengok pun susah tu. Betul tak? Tak cerita dah. Susah tengok. Nak senang buat kerja susah, tengok pun susah kan. Habis dia accident, jatuh dengan gaung, nak tengok pun susah, tak nampak. Tak silap yang tengok tu berjatuh. Tu yang berbuat had tu. Jadi matlamat had laju tu supaya ya kau jangan accident. Jadi had ni apa dia? Hadduhu di sini iaitu maksud suruh belajar ni supaya kenal Tuhan. Hadnya tu sampai kau kenal Tuhan, hingga dapat membezakan yang mana Tuhan, yang mana makhluk, hingga dapat membezakan mana qadim, mana yang hudus, mana Allah, mana makhluk, mana khalik, mana makhluk. Jangan jadikan makhluk sebagai Tuhan. Senang ceritanya. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan, ya, makhluk tu jangan dijadikan sebagai Tuhan. Tu kata hadduhu. Dia kata tanda dan tempat hantarannya. Tempat hantaran, tempat bicaranya apa? Tempat bicara dia, iaitu tempat bicaranya ialah bicara tentang sifat-sifat ketuhanan Allah dan sifat-sifat kerasulan Rasulullah. Tu kata maudu'uhu, tempat hantarannya, dan yang menghantarkan dia. Wa wadi'uhu, yang menghantarkan dia. Maudu'uhu. Maudu'uhu ni isim apa Maudu'uhu isim apa kak? Gila isim barangkali kan? Gila isim barangkali. Isim apa? Alah tanya. Bubuhlah 5 jam sehari waktu mengapal sekalipun. 40 jam sehari sekalipun lah.
Dia bukan mengapel. Dia main-main je. Tanya maudu'uhu isi apa? Maudu'un isi apa? Tak boleh ingat juga. Tak apa. Berapa malam-malam je. Orang dulu-dulu mengaji. Setakat nak kena fa'ala yaf'alu fa'lan fa huwa fa'ilun wa zaka maf'ulun if'il la taf'il. Itu sebulan je. Tak payah sampai setahun 2 tahun lah. Ini dah setengah tahun. Maudu'uhu isim apa pun tak tahu. Balik apa, balik kampung, balik taman, balik bandar esok ni. Ngaji mana ni? Sepondok Syatariah. Buat malu. Maudu'u isi apa? Habis siapa? Apa? Lupa. Bagus. Jaid jidan. Mumtaz. Siapa tahu siapa? Siapa tahu siapa ni? Paling mudah punya soalan dalam dunia ni. Tengok. Isim maf'ul. Tu tengok. Maf'ulun. Maudu'uhu. Ada mim pada awal, ada waw pada tengah. Maf'ulun, maudu'uhu. No? Wa wadi'uhu. Wadi'uhu yang menghantarkan dia. Wadi'uhu, wadi'un. Tu isi apa? Senyap pula. Makan tak baca bismillah. Soalan buta. Bila menguap tu dia ngangam dulu. Dajjal dah masuk. Lupa habis tak dapat. Tu. Orang apa menguap tutup mulut. Habis menguap baca a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Tu. Ni dah menguap dan buka. Wow. Macam hak belakang. Hak belakang tu kan dia buka mulut dia. Nampak taring-taring tu. Apa nama dia? Dracula. Mana tak lupa habis. Wadi'uhu. Wadi' siapa? Entah seorang ingat. Semua tak ingat. Habis semua lupa habis. Tak tahu lah. Malah tanya buat sakit kepala. Mana nak cepat orang mengaji Jurumiyah 6 bulan khatam. 40 hari khatam menghafal. 60 hari 40 hari khatam menghafal, 6 bulan khatam belajar. Ni nak khatam belajar lagu mana? Elok nak ubah atas, hak belakang lupa. Nak ubah guna. Mengaji pondok ni kena buat cara pondok lama je. Siapa dapat, tak dapat sudah. Janji jalan. Tu cara pondok lama. Siapa dapat, dapatlah. Tak dapat, kau duduklah 10 tahun, 20 tahun, duduk lagi tua juga. Dah malas. Cara saya mengaji dulu, siapa dapat. Tak dapat, hang tinggal lah. Periksa tak dulu, duduklah kelas tu. 5 tahun pondok, kelas 1 tak naik-naik. Balik, orang tanya, duduk kelas berapa dah ni? Kelas 1. Berapa tahun dah belajar? 5 tahun. Buat malu company. Kena buat kelas kan. Buat kelas. Periksa tak lulus, duduk di situ. Rajin sangat. Satu hari menghafal dekat 3 jam. Tasrih 10 pun tak ingat.
Belum suruh tasrih jauh-jauh ni. Ya, bina mudha'af, bina lafih, bina multawi. Baru yang tu baru tasrih 10. Tu sekolah pasti. Ni baik pondok ni mengaji sekolah pasti apa tu? Fa'ala ya'alu fa'lan. Fa'ala mari kepala bulu balik kepala bulat. Mari ada rambut balik kepala botak. Botak kepala apa tak dapat. Sedih sungguh. Lama-lama letih cikgu. Cikgu ni dia bertambah semangat. Kalau orang yang belajar tu semangat. Cikgu ni dia hilang semangat. Bila orang belajar je pun tak semangat. Atau mulalah minggu 3 hari cuti. Cikgu dah hilang semangat. Ya, ajar orang tak nak ngaji, baik dia sendiri pergi ngaji. Ngajar orang tak nak belajar, baik dia pergi belajar. Betul tak? Agak serban ni lawa, agak jubah ni melarat, belajar malas, baik cikgu tu pergi mengaji, baik aku mengaji. Dia dah aku mengajar orang tak nak ngaji. Itulah ibarat dia. Faham? Jadi dah orang malas ngaji, siapa yang rasa nak jadi orang reti agama, puluh sendiri. Puluh sendirilah. Tak usah tunggu kawan lah. Tak usah tunggu kawan lah. Kawan semua ni semua malas habis. Jangan tunggu kawan lah. Tunggu kawan habis. Puluh sendiri. Macam orang pondok dulu puluh sendiri. Puluh sendiri je. Pukul 3 pagi dah bangun mengapa. Ya. Jangan duk ikut kawan. Tunggu kawan tu ngapai baru aku nak ngapai. Janganlah, jangan. Tunggu kawan mentelaah baru kita nak mentelaah, nak muzakarah. Susah. Tak boleh. Itu bukan cara pondok. Tu cara orang universiti, orang pandai-pandai. Ni kita dah tak pandai. Buat cara orang pandai. Langsung jadi Faham? Ni duk merepek ni lama. Itulah bila ni ikut. Ni isi maf'ul tak tahu. Pamujad. Baik. Lagi dia kata dan namanya wasmuhu, namanya, nama ilmu ini. Nama ilmu ni banyak. Ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu aqaidul iman, ilmu ma'rifatullah, ilmu sifat 20, ilmu umbi agama, ilmu usul agama. Ni nama-nama dia. Nama dia tu lain-lain nama, tapi hampir sama maksudnya, iaitu ilmu mengenal Tuhan. Dan ghayah wa ghayatuhu, dan kesudahan ilmu ini. Apa kesudahan ilmu ni? Dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa hukmuhu, dan hukumnya, hukum belajar ilmu ni. Apa hukum belajar ilmu tauhid ni? Innallaha lam yafrid syai'an afdalu minat tauhid. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak memfardukan sesuatu yang lebih utama dari ilmu tauhid. Ilmu yang paling utama dalam agama ialah ilmu tauhid. Maka wajiblah menghafaz sampai ingat dan faham segala perkara yang ada dalam ilmu tauhid, terutamanya 68 aqaidul iman. Ya, 68 aqaidul iman. 68 aqaidul iman tu gantung kat dinding tu dah berpurun dah. Apa ke tidak tak tahu. Baik, habis. Dan maksudnya, ini maksud ilmu ini. Dan tempat ambilnya. Oh tadi nak tanya yang menghantarkan dia, wa wadi'uhu, ni atas balik. Wa wadi'uhu, dan yang menghantarkan dia. Tengok
yang menghantarkan dia, iaitu yang mempelopori ilmu ini. Yang menghantarkan dia, yakni yang mempelopori ilmu ini. Siapa pelopor ilmu usuluddin mazhab kita ahli sunnah wal jamaah? Iaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lahir tahun 260 Hijrah, wafat tahun 324 Hijrah. Berapa umur dia? 46 tahun. Betul? Betul? Betul 46 tahun? Matematik boleh mau? Betul? 46 tahun? Lemah. Betul? Berapa tahun? Wafat tahun 324. Lahir tahun 260 Hijrah. Berapa umur dia? Takkan nak tengok tak Jepun ke? Saya tengoklah kalkulator tu. Kira tengok. So nak kerja paraik lagu mana? Berapa? Berapa? Tengok tengok aku. Tak tiga. Saya tak pernah cek matematik je. Ni pondok ni baru buka. Saya tak nak cek lagi. Tak ada nak cek matematik. Lupa nak cek matematik. Nak cek baca Quran ya. Tu pun ya. Menonong elemen. Berapa? Berapa? La ilaha illallah. Tak kira dia satu balik lah masuk lah. 64 tahun lah, takkan 46 kot. 46 tu semangat 46. Tegur tadi. Tak ada lah. Itulah dia Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nama dia apa? Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali bin Ismail bin Ishaq Abu Musa Al-Asy'ari. Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali bin Ismail bin Ishaq, keturunan Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Siapa Abu Musa Al-Asy'ari ni? Sahabat Nabi SAW yang hidup di zaman Nabi, yang menjadi gubernur di negeri Iraq. Kata Nabi SAW, suatu zaman nanti umatku akan diselamatkan akidahnya oleh keturunan sahabatku ini. Maka dia menunjukkan kepada kepada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Maka inilah dia Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, lahir setelah 9 generasi dari Imam dan Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Maka dialah yang wadi'nya, iaitu pelopor ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni belum ada istilahnya pada zaman Nabi, dan juga belum ada istilahnya pada zaman sahabat. Tapi istilahnya itu keluar timbul pada zaman Imam Abul Hasan Asy'ari ni lah. Dialah yang mempopularkan istilah ahli sunnah wal jamaah. Apa maksud ahli sunnah wal jamaah? Ahli maknanya orang yang mengikut. Sunnah iaitu Nabi. Wal jamaah yakni dan jamaah. Siapa jamaah? Sahabat-sahabat Nabi. Maka makna ahli sunnah wal jamaah itu orang yang mengikut sunnah Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Itu maksud ahli sunnah wal jamaah. Orang ni sebut aswaja. Apa dia aswaja? Naik kereta proton waja. Duduk saja. Ngaku aswaja. 68 Aqaidul Iman tak pernah mengaji. Itu duduk saja nama dia.
Baik. Jadi itulah dia asal makna ahli sunnah wal jamaah. Jadi wajib ke ikut ahli sunnah wal jamaah ni? Wajib, fardu ain. Siapa tak ikut sesat. Dan ahli sunnah wal jamaah ini, ya, ahli sunnah wal jamaah ini ada hadisnya. Mana hadisnya? Kata Nabi SAW, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin ba'di. Hendaklah kamu menuruti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapa khulafa'ur rasyidin? Itulah sahabat-sahabat Nabi SAW. Selain daripada itu, ada lagi yang benar, yang dinamakan Ahlul Bait. Dan kita wajib mencintai Ahlul Bait. Tolong kepala kucing, nanti dia kencing, kotor baik. Tu tulang halaunya. Buat dia kencing. Baik Habib. Jadi Habib ni kita wajib menyintai dia. Bukan sunat, wajib. Kalau ada Habib-Habib yang nak bersahabat dengan kita, itu tanda-tanda kita diredha oleh Allah. Ada dalam kitab sebut. Buka kitab Syekh Ja'far Al-Barzanji. Wajib mencintai Habib. Kalau ada Habib yang keturunan Nabi, ada kasih pada kita, tu maknanya kita tu dikasih Allah. Kalau kita benci kelak keturunan Nabi, tu tanda kita dibenci Allah. Maka jangan buat mudah dengan Habib-Habib. Apatah lagi ada salah silahnya yang tak putus sampai kepada baginda Nabi SAW. Ya. Baik. Maka rajin-rajinlah memberi hadiah kepada mereka. Memberi hadiah kepada Habib-Habib ini dituntut. Jamaknya habaib. Wa jamaknya habaib. Baik, Habib. Di sini ada seorang Habib ni. Habib. Dia cek tuan Nabi orang kali. Habib. Mak saya pun Habib ke? Habibah. Nama lah Habib. Baik maksud kata Habib turunan Nabi. Wayang turunan Nabi. Kami semua keturunan Nabi Ustaz. Mana ada kami tak keturunan Nabi? Keturunan Nabi Adam. Mana ada keturunan buruk macam Darwin. Darwin cekor itu keturunan buruk. Kita semua keturunan Nabi Adam. Betul tak? Tu takci. Yang acina ni yang ada salah silahnya daripada keturunan Nabi SAW, sama ada daripada Hasan ataupun Husain. Daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baik, habis. Tadi. Itu pelopor kita Mana tadi? Dan wadi'atu. Dan tempat ambilannya, ambil situ. Wa istimdaduhu ni, dan tempat ambilannya. Jadi tempat ambilan ilmu ini daripada Quran dan hadis, bukan reka ulama. Seperti mana tuduhan Wahabi yang mengatakan sifat 20 ni rekaan orang-orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah.
Akhirnya mereka pula menamakan diri mereka Ahli Sunnah wal Jamaah. Penyamun tu. Dia kata Ahli Sunnah wal Jamaah sesat. Lepas tu lama-lama dia kata dia pula Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia mengaku dia sesat. Apa cerita dia buat? Tu pun ada juga orang Melayu kita yang teringin nak jadi orang macam tu. Black bin ajaib. Baik, habis situ. Kemudian dan faedahnya, apa dah faedahnya, manfaat ilmu ini untuk mengenal Allah dan mengenal Rasul agar selamat dalam negeri dunia dan dalam negeri akhirat. Wa nisbatuhu, dan nisbahnya. Jadi nisbah ilmu ini perbandingan ilmu ini. Nisbah mana perbandingan. Perbandingan ilmu ini iaitu ilmu agama, bukan ilmu caca merba. Ya. Ini kitab tauhid, ilmu agama, bukan kitab 52. Tu ilmu caca merba. Boleh faham? Baik, habis di situ. Inilah dinamakan mabadi yang 10 perkara itu, yakni ilmu permulaan, pendahuluan, perkara yang perlu diketahui dalam bicara ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan salah akidah ahli sunnah wal jamaah. Salah fiqh jadi fasik, salah tauhid jadi musyrik. Salah fiqh jadi fasik, salah tauhid jadi syirik. Mana lebih berat? Salah sembahyang dosa, salah i'tiqad syirik, wal iyazubillah. Akhir zaman ni banyak orang buat ibadat tapi tak kenal Tuhan. Sayatiz zaman abidun jahilun. Ramai orang buat ibadat, puluhlah baca Yasin malam Jumaat, tapi belajar tauhid tak pernah nak pergi belajar. Inilah penyakit akhir zaman. Buat ibadat rajin tapi tak kenal makbudnya, yang diibadahkannya siapa tak kenal. Akhirnya jadi apa? Mardudatun la tuqbalu, tertolak, tak diterima. Baik, kita berhentilah situ dulu. Kemudian katanya, maka had ilmu usuluddin ini. Tanda. Esok tanya kat mana? Tak tahu pula. Mula start balik. 40 tahun tak habis, tak habis. Nah, kata 4 tahun. Tanda. Tanda. Kat mana tanda? Kat mana? Dah. Kat mana tanda? Maka lain-lain tanda lah. Esok minggu depan tanya, tak tahu pula, mula lagi. Dia mula gitu. 10 tahun sini, 10 tahun duduk pondok, duduk mula tak habis-habis. Berapa kali sebutlah tanda. Tak pernahnya tanda. Tengok buku takut tengok dengan 2-3 jenis buku, pen 10 batang atas baju. Tanya kat mana tak tahu. Apa ngaji, apa ada tanda tak tahu. Tulis apa? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا